tapi aku tetap solat dalam keadaan duduk ni, ya Allah, terimalah solat aku. Aku tak nak bertangguh lagi dah, ya Allah, terimalah solat aku. Subhanallah. Dan solat yang diperbaiki, kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana caranya aku solat. Jangan suka-suka, sahabat-sahabat. Jangan suka-suka. Suka hatilah Ustazah, saya nak solat 2 rakaat juga. Yang penting hati saya khusyuk. Boleh, syaratnya dalam musafir. Ustazah, macam mana kalau saya nak ringkaskan solat? Boleh, tapi jangan sampai tak baca Fatihah. Sebab Fatihah tu rukun. Ini Fatihah tak baca, saya baru je hafal surah Al-Mulk. Di rumah ngaji tu Ustazah, baru hafal surah Al-Mulk. Saya baca Fatihah je, saya nak baca Al-Mulk lah rakaat pertama. Tak sahlah solat kita sebab kita tak ikut panduan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hari ini kita sedang derita jiwa, berita umrah ditangguhkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Satu kedukaan kepada seluruh orang Islam. Perkara lain tak dihalang, perkara ini dihalang. Tapi orang yang baru balik umrah, sahabat-sahabat, pagi tadi dalam live Latahzan saya, lebih 2,000 orang yang menonton, ada terselit satu komen. Ustazah, bahagianya kami berada di pusat kuarantin, siap boleh solat berjemaah lagi kat sini. Nah, orang yang mencari hikmah di mana-mana akan bertemu dengan kebaikan. Sebab apa, sahabat-sahabat? Sudah pasti solat berjemaah ini datang kerinduan. Untuk apa? Untuk mengenang. Aku duduk 2 tanah haram, tak pernah miss, mesti solat berjemaah. Jadi kalau kita mampu, khususnya lelaki-lelaki, kita kerahkan untuk pergi solat berjemaah di Masjid Surau. Biar saat ini saf masih berjarak-jarak. Ya, kita tak seronok. Wallahi kita tak seronok. Tapi sahabat-sahabat, daripada kita nak tunggu bila nak rapat, sahabat-sahabat, kita menjerit, melolong, minta tolong rapatkan saf. Kita belum boleh berbuat lagi. Jadi nak tunggu bila untuk kita pergi semula ke masjid? Mengajak lelaki-lelaki kita khususnya datang solat berjemaah. Sekali-sekala menghuni rumah untuk menunjukkan contoh cara kepada anak-anak. Ayah seorang qawwam, imam dalam rumah ni boleh pimpin solat berjemaah. Tapi kalau suami tetap Ustazah 5 waktu tu dia tak peduli dah hujan ribut, dia mesti nak pergi masjid. Raikan sebab dia sedang melakukan perkara yang dicintai oleh Rasulullah. So kita ni pula tak diajaknya, kena jaga anak kecil kat rumah. Solatlah kita kat rumah dengan anak-anak kita. Kita boleh jadi imam kepada mereka, sahabat-sahabat, anak-anak yang perempuan yang sudah akil baligh, sudah boleh memimpin adik-beradiknya yang lain. Buat jadual di rumah, siapa hari ni anak ibu nak azan, siapa hari ni yang tukang jadi imam, siapa nak qomat, bagi sedikit imbuhan kecil. Kan siapa yang azan hari ni, ibu nak buat spaghetti special petang ni. Anak-anak seronok, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan jadi jangan buat sesuatu janji yang kita tak mampu buat. Subhanallah. Sebab apa nak menggalakkan solat itu dilakukan secara berjemaah? Yang suka solat seorang-seorang itulah orang munafik. Mana Ustazah dapat? Dalam kitab 50 ciri orang munafik. Yang keduanya, solat itu dibuat di awal waktu. Kitaban mawquta, telah ditetapkan waktunya. Kita tak boleh suka-suka je. Sejuk lah Ustazah, hujan-hujan ni. Boleh tak subuh nanti saya buat? Ni kalau buat waktu sekarang ni 2 rakaat. Nanti lepas Zuhur saya buat subuh 4 rakaat, 6 rakaat pun tak apa. Tak boleh suka-suka kita, sahabat-sahabat muslimat. Kitaban mawquta, ditetapkan waktunya. Kemudian, kenapa kalau kita bersolat di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi rasa khusyuk, tak faham imam baca tapi air mata boleh mengalir? Kenapa? Jawapannya, kita tunggu waktu. Tertunggu-tunggu nak pergi masjid. Baru balik subuh, Kak nanti ketuk pintu bilik saya ya, nak pergi Zuhur. Pukul berapa nak pergi? Akak pergi duha, nanti akak tak balik dah sampai Zuhur. Semangat ke main? Imam duk guling-guling lagi kat rumah. Kan? Bilal tak pergi lagi masjid. Kita semangat ke main, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sampai kat sini tengok sinetron dulu, tak solat Zuhur lagi. Pukul berapa nak solat ibu? Kau diamlah, ibu nak tengok hero mati ke hidup ke lepas ni. Nak tengok dulu pukul 4 petang baru solat Zuhur. Lepas tu tanya, Ustazah rindunya Mekah Madinah. Apa yang akak rindu kat sana? Kenal dengan toke jubah hari tu bergambar, sweet-sweet, seronok. Rindu dekat dia ke? Dok lah Ustazah. Khusyuk hati ni solat kat Mekah Madinah. Sebenarnya bukan Mekah Madinahnya, sahabat-sahabat. Bukan tanah barakahnya. Ya, itu menyumbang tapi bukan 100%.
So di mana sahabat-sahabat persen yang menyumbang untuk datangnya khusyuk? Kita tunggu waktu solat. Rasa rindu satu waktu ke satu waktu. Kita nak keluar pukul 12 tengah hari, tanya dulu, ya Allah ni nanti solat zuhur aku kat mana ni? Kamu nak bawa mak keluar makan ni, nanti kita zuhur kat mana? Kalau jam macam mana? Kalau kat sana, itulah malas lah nak bawa mama ni. Kan? Dia tak boleh kalau solat lambat mak ni. Anak-anak kenal prinsip kita. Takut nak bawa kita keluar kalau belum selesai tanggungjawab kepada Allah. Tapi maknya pun sama je. Tak kisah solat zuhur pukul 3, 3.30, 4 petang. Jadi anak-anak seronok, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak ada prinsip dalam hidup beragama. Jadi orang boleh untuk memperkotak-katikkan. Alah dia tu tak apa, macam lalang. Jalan dengan orang baik, dia baiklah. Jalan dengan orang tak baik, dia tak baiklah. Kalau leader dia jaga solat, dia akan solat. Kalau dia berjalan dengan orang tak solat, dengan dia tak solat. Orang takkan hormat kepada kita bila kita tidak ada prinsip, dimulai dengan disiplin menjaga waktu solat. So kita tunggu waktu solat. Tolong jangan menjadi orang yang dicelakakan oleh Allah. Kita ni musallin, golongan orang-orang yang dah solat, tapi Allah sebut dalam Quran, wailul lil musallin. Celakalah ke atas orang-orang yang solat. Kenapa? An salatihim sahun. Kenapa dicelakakan? Sebab dalam solatnya dia boleh lalai. Siapakah sahun ya Rasulullah? Nabi jawab, takhirul waqt. Orang yang lalai itu rupa-rupanya orang yang melewat-lewatkan solat dengan sengaja. Ibu-ibu dirahmati Allah, kalau kita suri rumah, kita adalah orang yang paling berpeluang untuk solat di awal waktu. Sebab suri rumah, kita pengurus rumah tangga. Suami dekat pejabat, dekat tempat kerja. Kita pengurus rumah tangga. Kita nak makan dulu ke, kita nak solat dulu. Tengok keadaan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita yang atur. Kita nak keluar cari barang dulu ke, kita nak tunggu waktu solat dulu. Kita yang atur. Kita tak terikat dengan orang dekat pejabat. Ya Allah Ustazah, bos saya ni dalam Cina, tak faham saya nak sembahyang zuhur ni. Meeting pukul 1, pukul 3 baru habis. Dia terikat dengan sesuatu. Masih sah solatnya diterima kerana kitab mauquta, berada pada waktunya. Solatnya masih sah, masih diterima sebab dia bukan sengaja melewat-lewatkan solat. Kalau dia seorang yang bangkit awal semata-mata nak solat awal waktu, tiba-tiba bos panggil cari, ni setiausaha mana ni, tak ada dekat meja ni, menyusahkan kerja orang pun Allah tak suka juga. Dia kena jaga pasien yang sedang sakit, nak kena buat operation, doktor-doktor sebagainya. Kena selesaikan kerja dia dulu. Takkan dia nak kata biar pergi mampulah pasien ni, aku nak solat dulu di awal waktu. Tak ada sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah. Jadi kita nak tanya diri kita, khususnya suri rumah. Saya minta maaf kerja anda tak pernah habis. Punch in tanpa punch out. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Tapi masa tu kita yang atur. Kita yang atur, ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi berubahlah untuk kita meletakkan kalbu kita dekat dengan Allah. Tolong letakkan perkara utama dan pertama, yakni solat selepas syahadahnya seorang beriman, untuk sentiasa berada di waktu yang dicintai Allah. Solat yang dicintai Allah adalah yang di awal waktu. Rasa rindu menunggu-nunggu waktu solat, kerana waktu solat itu adalah waktu dating kita dengan Allah. Waktu kita boleh bercakap-cakap dengan Allah. Waktu jawapan-jawapan daripada Allah, subhanallah. Mulakan dengan niat saja, usalli fardhaz zuhri. Kita sebut usalli kita sebut, Allah tanya kita nak solat apa tu, subhanallah. Sebab tu kita sebut fardhaz zuhri. Berapa rakaat nak solat? 4 rakaatin. Masya Allah sahabat-sahabat, kita bersoal jawab, bersembang-sembang dengan Allah dalam solat kita. Maka orang yang memahami kaedah ini, dia ternanti-nanti waktu solat. Macam seorang yang sedang bercinta. Boyfriend kata kita jumpa nanti pukul 3 petang. Allah, 3 pagi dah siap depan cermin dah. Kenapa? Sebab ternanti-nanti dengan nak jumpa orang yang dicintai. Tanya kita, tepuk dada, tanya iman. Macam mana hubungan kita dengan solat untuk mendekatkan kalbu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau solat masih caca marba, solat tak seronok dalam jamaah, solat suka hujung-hujung waktu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong jangan bicara tentang qalb yang nak didekatkan dengan Allah, kerana Allah tak pandang hati yang sengaja melewat-lewatkan solat.
Hati yang sengaja tidak bersungguh-sungguh dalam solat. Selain daripada itu, tolong perbaiki solat. Sebab tu ada kursus-kursus tahsin solat, memperbaiki solat melalui rukun qaulinya. Betul ke selama ni aku baca Fatihah ni? Betul ke bacaan iftitah aku ni, tahiyat akhir, doa kunut yang panjang ni, betul ke aku baca? Main sembrono, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait. Dia menghafal dalam tulisan Rumi, semuanya makhraj dia tak jumpa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah sekarang dah pandai baca Quran, tak nak tengok satu demi satu huruf. Perhatikan macam mana bacaan doa kunut. Apa terjemahan? Tak perlu hafal tak apa, tapi faham. Rupanya dalam doa kunut ni doa-doanya indah, Masya Allah. Memanglah aku tak hafal satu persatu, tapi semasa aku membaca doa kunut tu, aku sedang berdoa dengan Allah rupanya. Subhanallah sahabat-sahabat, kita menghayati solat kita melalui rukun qauli, bacaan-bacaan solat yang kita perbaiki. Jadi apa guna kita ada rumah ngaji seluruh Malaysia? Apa guna kita belajar Quran, bertajwid? Sebab antaranya niat untuk memperbaiki bacaan solat. Tapi dah jadi qari'ah, dah buat pertandingan khatam Quran, siapa yang khatam Quran dulu, dah buat macam-macam. Bacaan solat tak diperbaiki. Kat mana kita nak persembahkan bacaan solat kita kepada Rabbul Jalil, Allah yang menanti bacaan solat yang terbaik. Subhanallah. Itu baru bacaan solat. Apa lagi rukun? Fi'li. Macam mana cara rokok yang betul, macam mana cara duduk yang betul. Dulu-dulu kita tak belajar, main suka hati je sahabat-sahabat. Kemudian baru kita nak letakkan rukun qalbi. Hadir tak hati kita ketika solat? Itu yang tadi bunyi telefon, tapi aku tak peduli dah siapa telefon, aku kena habiskan dulu solat ni. Sebab itu orang yang betul-betul berhati-hati dengan solatnya, sebelum solat dia tak capai handphone. Dia silent phone, dia tak tengok dah WhatsApp sebab dia nak menuju ke tempat sejadah. Kalau nak tuju tempat sejadah masih lagi tengok handphone, ya Allah, grup jiran ni, timah anak dia accident. Kita sibuk tengok, baru pergi dekat, aku dia nak sembahyang, letaklah handphone kat tepi. Apa yang datang gangguan? Kita baru baca iftitah, timah mana ni tadi yang anak accident tu? Dah mulalah dalam sembahyang. Rakaat kedua, rasa timah yang kampung ujung tu anak dia kan suka merempit. Rakaat keempat kita kata, duduk hospital ke apa dah anak timah ni. Kita pikir daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat. Sebab apa? Sebab sebelum solat tu kita sibuk lagi dengan makhluk. Allah, ulama hebat mengajar kita. Ada zikir-zikirnya, ada surah yang dibaca, ada doa, istighfar dulu. Sebab kita sedang nak berdepan dengan Allah. Khusyuk dalam solat kita sahabat-sahabat. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Ni baru pertama ni, Ustazah ada 5 lagi. Jadi Masya Allah sahabat-sahabat, kita jaga solat kita sungguh-sungguh. Semoga mendekatlah qalb kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, membaca Al-Quran. Subhanallah. Kita nak jadi golongan yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, petang ni kuliah kita anjuran rumah ngaji. Subhanallah sahabat-sahabat. Saya di Melaka tempoh hari, ada ke tidak kat Jamilah sini? Subhanallah, rumah ngaji dekat Melaka, apa ke nama tempat saya tak ingat. Saya ngusik mereka sebab ramai muslimat. Ustazah ni kuliah kami pertama hadir, selama ni kami online je. Rumah ngaji ni seluruh Malaysia Ustazah, bagus sungguh, kagum Ustazah. Subhanallah. Sempatlah Ustazah sebut, jangan rumahnya aja yang ngaji, orangnya tak ngaji. Kan namanya rumah ngaji sahabat-sahabat. Bahaya juga Ustazah, rumah arwah tok saya ni tak ada orang duduk, sekarang ni rentah negeri pun tak boleh, hari itulah. Jadi saya buatlah rumah ngaji Ustazah. Alhamdulillah, habis PKP hari tu, saya pun ajak kawan-kawan saya jadi rumah ngaji. Tapi dia syok, rumah ngaji sipulan-sipulan. Tuan yang duduk dalam rumah tu tak mengaji. Orang yang mewakafkan rumah tu tak mengaji. Kesian sahabat-sahabat. Jadi jangan kita tersilap dengan istilah-istilah macam ni. Hebat rumah ngaji ni menjadi satu barakah di satu tempat. Ada dekat tempat kita, memudahkan orang lain nak belajar Quran. Menjemput para alim ulama, pakar-pakar tajwid untuk mengajar kita. Ini mengundang barakah sahabat-sahabat. Tapi jangan ada hari tanpa Al-Quran.
Ustazah Zai selalu kempen di mana-mana. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Hiduplah kita dengan Al-Quran. Habis tu saya uzur ni macam mana Ustazah nak baca Quran? Kan ada ayat-ayat Quran yang sudah menjadi doa, ayat-ayat Quran yang sudah lazim di lisan kita, hafaz menjadi zikir-zikir tertentu. Tak salah membaca. Subhanallah. Atau ketika kita tidak menghafal ayat-ayat tertentu, kita saat itulah gunakan peluang untuk membuka Quran terjemahan. Oh, semalam bertadarus dekat rumah ngaji, ayat sekian sampai ayat sekian. 2 muka surat rupanya baca. Hari ni aku nak khatam terjemahan ayat sekian sampai ayat sekian. 7 hari period dapat sekian ayat. Tak salah. Ataupun kita datang kumpulan-kumpulan mengaji, kita semak mendengar bacaan orang. Subhanallah. Itu pun silapnya kawan disemak, kita dapat ilmu. Oh, kakak tu baca tak cukup 6 harakat ni. Maka aku dapat ilmu. Mad arid li sukun rupanya namanya. Tak salah orang menyemak bacaan Quran. Bahkan kita boleh dapat pahala sama macam orang yang membaca. Subhanallah sahabat-sahabat. Tapi bila period, Ustazah saya kalau period memang 15 hari Ustazah. Rugilah 15 hari. Telinganya tak mendengar Quran, lisannya tak membaca Al-Quran, tak mengulang-ulang akan ayat-ayat yang dah jadi hafazan, jadi doa. Kesian sahabat-sahabat. Maka 365 hari kalau dihitung entah berapa hari saja dibaca Quran. Sebab tu Ustazah kempen, jom Quran ini mesti hari-hari dibaca. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Dan saya meraihkan hadis Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Maka Ustazah Zai mengiktiraf orang yang belajar sebenarnya anda jauh lebih mulia berbanding orang yang mengajar. Insya-Allah. Ya, murid-murid mesti kata hebat guru saya Ustazah, ilmu tajwidnya, ilmu Qurannya. Saya memang tabik spring sungguh. Saya muliakan dia sebagai guru. Itu bagus, adab murid kepada gurunya. Tapi kalau guru yang faham, siapalah aku? Mungkin aku keluar mengajar sebab aku dapat allowance hujung bulan. Mungkin aku keluar mengajar sebab lepas mengajar aku dapat sampul. Ustazah selalu ajak sahabat-sahabat asatizah berbincang tentangnya. Kita takut dekat akhirat kita nak rebut apa lagi dah. Kita dah dapat macam-macam imbuhan atas dunia. Anak murid seorang-seorang duk hadiah itu ini, takut duk syok sendiri dengan imbuhan-imbuhan menjadi ahlul Quran. Tapi anak-anak murid kita datang penuh keikhlasan. Saya tak pandai baca Quran Ustazah, tolong pimpin saya. Tolong bimbing saya Ustazah. Saya tak kenal huruf, saya tak boleh baca. Setelah suami saya meninggal, ruginya saya Ustazah. Saya pernah ada jiran sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya berpindah masuk ke taman, ada kejiran-jiran saya menonton ni, Masya Allah. Okay, mula-mula saya pindah menyewa dekat taman ni. Seorang sahabat tu datin, dia datang rumah saya. Saya tak kenal alif tu tegak ke bengkok. Saya tak tahu Ustazah, tolong ajar saya. Saya tak sibuk lagi masa tu. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Sampai hari ini antara orang yang paling istiqamah menghidupkan kelas-kelas pengajian-pengajian Quran. Tak boleh hadir ke surau, dia wujudkan kelas online, kat mana rumah siapa nak jumpa seminggu sekali. Boleh dah baca Al-Quran terbaik. Dan beliau diuji ketika sedang bercuti di Turki. Subhanallah, tiba-tiba suaminya Datuk masuk dalam surau, masuk dalam tandas, tak keluar-keluar. Kawan-kawan duk tanya ke mana, rupanya Datuk meninggal dalam bilik air. Meninggal di bumi Turki ketika mereka sedang bercuti. Orang pertama yang dia telefon, dia cari, Ustazah, suami akak meninggal. Kat situ kak? Ya. Ustazah, jenazahnya akan dibawa balik ke Malaysia. Pertama saya pergi dengan suami uruskan jenazah suami beliau. Saya sambut dia di ketibaan, saya peluk dia. Perkataan pertama dia cakap, terima kasih Ustazah sebab ajar saya mengaji. Kenapa sahabat-sahabat? Sebab dia peluk keranda suami tu dengan Quran. Saya boleh baca Yasin, saya ulang-ulang Quran. Saya tak dapat bayangkan kalau kejadian ini berlaku saat saya tak boleh mengaji dulu Ustazah. Saya nampak dia sangat tenang. Dia sangat tenang sebab dia bersyukur dia boleh menghadiahkan bacaan Quran kepada suaminya. Dalam perjalanan penerbangan yang panjang, anda mesti dapat rasa apa yang dia rasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, Allah tu baik.
Diuji macam tu di lisannya ustazah. Allah tu baik. Allah bagi akak sempat belajar baca Quran dengan ustazah bertahun-tahun, tak sia-sia ustazah. Datuk memang sibuk orangnya, dah pencen, baru sempat ajak akak berjalan semua macam ni. Ya Allah, dimatikan dalam keadaan macam tu. Akak tak dapat bayangkan kalau akak belum boleh baca Quran. Perjalanan panjang ustazah. Akak peluk keranda nak baca apa. Quran dah boleh baca. Ustazah, terima kasih banyak-banyak. Saya kata, Tuhan, maha baiknya aturanmu ya Allah. Ini sahabat-sahabat, kita nak hadiahkan Quran yang kita baca kepada almarhumah bonda kita, ayah kita. Sudah pasti persembahan Quran yang terbaik. Jadi kena belajar. Jadi saya yakin orang yang belajar datangnya ikhlas. Ikhlas nak belajar Quran. Tolong saya ustazah. Sebab itu subhanallah, semoga syurga tempat anda. Lalu saya berfikir, ya Allah, mulianya orang yang nak belajar. Patut Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran. Yang belajar namanya disebut dulu oleh Nabi, baru wa'allamahu, dan yang mengajarkannya. Aku faham ya Allah, orang yang nak belajar ni ikhlas. Ikhlas sebab tu dia mudah, walaupun dia datang lah, kak ni dah tua ustazah, lidah pun dah berkarat, dah kot keras, dah kot lidah. Saya senyum je, boleh. Boleh kak, insya-Allah. Siapa yang dah baca buku tulisan saya Dakwah Penuh Ukhuwah, sahabat-sahabat, bab pertama saya bercerita tentang bagaimana saya mengajar orang usia 75 tahun, tak kenal huruf Quran. Akhirnya pada usianya 83 tahun, khatam Al-Quran. 7 kali pergi Mekah hanya tengok orang baca Quran depan Kaabah. Tapi kali ke-8 ditolak wheelchair oleh anaknya, dia balik cari saya dulu. Ustazah, selama ni akak cemburu. Acik cemburu dengan orang baca Quran depan Kaabah. Acik bukan orang tak ada duit. Anak-anak berebut nak bawa pergi Mekah. Tapi kali ni walaupun acik duduk full wheelchair, acik puas sebab acik boleh baca Quran di Masjidil Haram. Acik boleh baca Quran depan Kaabah. Semoga Allah terima amalan acik ustazah. Nikmatnya orang boleh baca Quran. Jadi jangan pernah biarkan zuriat keturunan kita tak boleh baca Quran. Ibu-ibu dirahmati Allah, kalau kita dah merasa lazat lisan kita boleh baca Al-Quran, jangan berpisah dengan Quran. Every day, tiap hari. Biar satu ayat, tolong pastikan setiap hari. Okay, siapa yang follow kuliah Ustazah Zai hari-hari, saya selalu cakap, kita tak geng lah kalau tak baca Quran hari-hari. Tolong jangan jadi geng ustazah kalau ada hari yang tanpa Al-Quran. Biar satu ayat tak apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mulakan. Tiap hari kita akan terasalah, satu ayat je aku ni baca teruknya. Baca WhatsApp 1 jam aku ni. Akan Allah datangkan rasa-rasa begitu, percayalah. Okay? Tapi hari-hari mesti ada hubungan hati dengan Allah melalui bait-bait kalamullah yang kita baca. Di situ satu huruf dijanjikan 10 keberkatan, 10 pahala. Bahkan Allah bermewah, Allah berlapang untuk menggandakan lagi, berganda-ganda. Ramadan berganda lagi. Kita baca dengan wuduk menghadap kiblat, berganda lagi. Subhanallah, cara yang mudah untuk kumpul pahala dengan baca Quran. Subhanallah sahabat-sahabat, tolong jangan tinggal Quran hari-hari. Jangan ada alasan, ustazah bolehlah, ustazah tak sibuk. Minta maaf bahasa orang Johor kalau yang tak kenal ustazah. Ustazah rasa nak lepuk je kalau dia cakap macam tu. Sedap je dia kata dia, kita tak, ustazah tak apalah, ustazah tak sibuk, tak ada anak-anak kat rumah, bolehlah baca Quran hari-hari. Subhanallah. Kalau kita mulakan, kita akan rasa ajaib. Kenapa sempat je aku baca Quran hari-hari? Pelik, padahal aku sibuk sungguh ni. Allah yang sempatkan kerana anda beroleh keberkatan waktu. Tapi kalau kita tak start sahabat-sahabat, kita rasa tak sempat. Tak sempat lah ustazah nak baca Quran, tak sempat lah ustazah. Rasa nak siku je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ingat kita yang baca Quran hari-hari ni Allah bagi 32 jam ke sehari. Semua manusia busy tak busy 24 jam. Nak dapat masa tu berkat, dekatkan hatimu dengan Allah. Solat tadi di awal waktu, kenapa? Sebab bila kamu mendahulukan Allah, Allah akan bantu mudahkan urusanmu. In tansurullah yansurukum. Allah yang jamin kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Kalau dah dapat pertolongan Allah, kita tak pelik dah kalau orang lain tak mau tolong kita, sahabat-sahabat. Keberkatan waktu tu luar biasa. Sempat je ya Allah, alhamdulillah.
Quran pun macam tu. Kamu paksa diri kamu tiap hari, kamu akan rasa, ya Allah, aku tak baca Quran lagi hari ni. Kita rasa tak sedap walaupun mata ngantuk macam mana malam hari, nak tutup lampu, nak tarik selimut, nak buka aircon. Kita akan tinggalkan semua tu, berwuduk. Aku tak baca Quran lagi hari ni, aku kena mengaji dulu. Surah Al-Mulk, 30 ayat selesai. Percayalah, Allah akan bagi sempat. Sebab kita merebut, paksa diri, Allah akan bagi sempat. Tapi kalau di lisan asyik tak sempat, tak malu ke dengan Allah? Baca WhatsApp setiap grup sempat, berFacebook tiap waktu sempat. Tapi Quran, satu ayat pun kita tak boleh nak baca setiap hari. Kat mana nak letak dirimu ketika berdiri di hadapan Allah? Ada jawapan ke? Dulu kau baca Quran hari-hari tak? Tak, ya Allah, busy. Busy apa baca WhatsApp? Busy apa main Facebook? Busy apa duk ngeteh kat luar 2-3 jam? Nak jawab macam tu ke depan Allah? Kita bertanggungjawab atas perbuatan kita masing-masing, sahabat-sahabat, walau sebesar zarah. Jadi tolong, mulakan. Kalau yang belum start, tiap hari ada Quran, saya merayu tolong mulakan sehari 1 ayat je, jangan banyak-banyak. Soal nanti nak jadi 10 muka surat, nak jadi 1 juzuk, anda tengok sendiri keberkatan waktu tu Allah beri, Masya Allah. Saya tak nak cakap lebih-lebih, anda mulakan dulu 1 ayat. Jangan pula nak menempelak, Ustazah Zai tu ngajar kita 1 ayat, kita dah baca 1 juzuk dah sekali baca. Tapi 1 juzuk tu sebulan sekali, 1 juzuk tu tunggu Ramadan baru nak baca. Anda akan rasa lazatnya dengan 1 hari 1 ayat, tapi every day. Percayalah. Allah akan mudahkan. Kita rasa macam nak lipat dah Quran, cukuplah 1 muka. Aku ni 1 muka, bacalah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Rasa ketagih dengan Quran, sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab kita paksa diri kita. Dan syaitan akan terpelanting setiap kali kita paksa diri untuk melakukan kebaikan yang ikhlas lillah. Tak ada pun orang share dekat Facebook kita baca Quran hari-hari, tak ada pun orang tag nama kita, tapi kita tahu, Allah tahu lisan aku baca Quran hari-hari. Semoga inilah yang menerangkan barzah aku, semoga inilah yang meluaskan kubur aku, semoga huruf-huruf inilah yang akan bertukar menjadi makhluk menemankan saat aku sendirian di alam kubur. Semua ni hadis jaminan Nabi, orang yang baca Quran, sahabat-sahabat, kubur yang gelap menjadi terang, kubur yang sempit menjadi luas. Nampak macam dikebumikan seorang diri, tapi 7 langkah orang tinggalkan makhluk yang baru Allah datangkan, menemankan siapa yang datang ini, wahai Allah, inilah ayat-ayat Quran yang dulunya engkau baca tanpa henti. Subhanallah, sahabat-sahabat, kenapa kita tak yakin dengan jaminan Allah dan Rasulullah? Lisan Nabi yang tak pernah berbohong. Ustazah Zai boleh berbohong at any time, tapi Nabi tak pernah berbohong. Diakui dengan cop mohor oleh Abu Bakar As-Siddiq, saddaqta ya Rasulullah, selama aku mengenali engkau, engkau tak pernah berbohong. Subhanallah, sahabat. So kata-kata siapa lagi kita nak ikut kalau bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, untuk kalbu kita dekat dengan Allah, selalu bersyukur, sahabat-sahabat. Tahu belaka dah kan bahawa syukur itu adalah jalan bahagia. Saya percaya semua muslimat tahu belaka dah. Maaf Ustazah, kena banyak syukur kita ni. Tapi cakap senang, nak syukur cukup payah, sahabat-sahabat. Cukup payah. Ya Allah, macam tadilah kita rasa rumah besar tu nikmat, kereta mewah tu nikmat, anak-anak yang berjaya seorang-seorang mendaki tangga universiti kita kata nikmat. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita terlupa banyak perkara. Kita dapat bersolat zuhur tadi, itu nikmat. Kita dapat berada dalam majlis ilmu sekarang, itu nikmat. Kita masih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, subhanallah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua tu nikmat. Kita dapat bercakap yang baik-baik, itu nikmat. Maka hari ini saudara-saudara kita yang ditimpa dengan musibah banjir, semoga ikhlaslah lisan mereka bila menyebutkan syukur. Ustazah, akak tak hanyut di aibah yang begitu besar, akak takut. Naik tingkat atas rumah, semalam ada orang bercerita, ingat lagi Ustazah kelaparan, tiba-tiba nampak Maggie berjalan-jalan ni dekat atas air, ambil capai Maggie tu, kongsi 5 beranak tuang dengan air paip sahaja.
Dapatlah lapik perut kami, masa tu rasa bersyukur. Sebab apa? Sebab nikmat telah ditarik, baru kita rasa bersyukur. Sahabat-sahabat, subhanallah, kita sebenarnya dah terlalu banyak benda yang kita dapat, tapi kita tak nampak. Kita nampak benda yang ada pada orang lain. Bestnya suami dia romantiknya, bedek-bedek duk bagi bunga sejambak. Laki aku haram, satu kuntum pun tak bagi. Tapi yang suami duk kejut dia subuh hari-hari tu tak diterima kasih kan. Kalau tak dapat laki kejut subuh, memang aku tak solat lah agaknya dulu, kini selamanya. Tak bersyukur sahabat-sahabat. Subhanallah, tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Ustazah untunglah jadi ustazah, boleh ceramah sana sini, naik kapal terbang pernah, naik kapal laut pernah, naik segala. Saya tak pandai ceramah ustazah. Dah hari-hari bertazkirah dekat anak tu, tak bersyukur lagi sahabat-sahabat. Untung ada anak yang kita nak nasihat hari-hari. Malas ustazah budak-budak sekarang, cakap semua tak nak dengar. Saya malah lantaklah dia nak sembahyang ke tak sembahyang, sendiri tanggunglah. Ibu, anda sedang berputus asa dengan ujian Allah. Ustazah Zai, untuk bercakap baik, kena keluar rumah dulu. Sebab sahabat-sahabat dekat rumah tak ada orang untuk dicakapkan. Tak ada orang. Subhanallah, tak ada anak untuk dikejutkan. Jadi ibu-ibu pandang yang ada dulu, baru kita rasa bahagia. Banyakkan syukur. Untung walaupun suami ajak tahajud berdengkur, ada juga suami. Orang lain doa banyak kali dah tak dapat suami. Bukan yang tak ada suami tu tak baik. Allah janjikan pasangan hidupnya di dalam syurga dengan dia harus jadi orang baik. Bukan dalam keadaan dia tak dapat apa yang dia nak kat dunia, dia rasa terhina. Alah, sahabat-sahabat di Johor, janganlah tahzan tiap-tiap hari. Kita ada banyak cerita dalam tu yang menyatakan sahabat-sahabat, orang yang bersyukur, Masya Allah, tak akan kufur. Tak akan kufur. Kita takut mati dalam kufur itu. Semua benda kita tak dapat capai. Nampak macam rumah besar, tak bahagia. Nampak macam subhanallah, macam-macam dah kita dapat dalam hidup ni, tapi tak rasa bahagia. Senang tapi tak tenang. Orang macam ni kerana dia tak bersyukur. Sebab tu bila ditanya kepada Sayyidina Ali, subhanallah, siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa yang merasa cukup dengan yang sedikit. Orang yang merasa cukup dengan yang sedikit, insya Allah ini golongan bersyukur. Sebab tu saya kata, kalaupun kena COVID, kalaupun kena banjir, syukur kita masih hidup. Subhanallah sahabat-sahabat. Jangan tak bersyukur dengan kehidupan. Syukur lidah masih boleh bersyahadah. Syukur kita hari-hari masih boleh zikrullah. Syukur. Kalau kita jadi manusia yang duk nampak orang lain punya, kita akan terlupa dengan apa yang kita punya. Sebab tu Ustazah Zai suka nyanyi. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Manusia macam tu kan? Yang dia tak ada tu dia cukup lah berkeluh kesah. Yang dia ada tu dia tak syukur pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak syukur ada anak. Memanglah degil, rupanya nak suruh kita bercakap yang baik-baik. Rupanya Allah nak upgrade kesabaran kita. Subhanallah. Semua ni ada sebab. Bukan Allah ciptakan dengan sia-sia. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, ingat kematian dan tidak tergiur dengan dunia. Keempat, ingat kematian dan tidak tergiur dengan dunia. Subhanallah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana kita nak dapat ingat kematian? Kata Imam Ghazali, orang yang kalau tak jadikan kematian tu sebagai nasihat, tak tahu dah nak jadikan apa lagi sebagai nasihat. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, katanya Nabi SAW, orang yang bijak adalah orang yang selalu ingat kematian. Lah kita duk ingat orang bijak tu orang yang ada segulung PhD. Orang yang keluar universiti itu orang bijak. Tidak. Orang yang bijak kata Nabi adalah orang yang hari-hari ingat kematian. Aku nak dengki kat orang ni, kalau aku mati satgi macam mana? Aku benci kat orang tu, kalau aku mati satgi macam mana? Sentiasa ingat kematian, hilanglah dengki di hati. Sentiasa ingat kematian, hilanglah segala benci. Sentiasa ingat kematian, sahabat-sahabat, kita tak akan hidup nafsi-nafsi. Yang senang kita nak kongsikan dengan orang yang berhak menerima dalam konsep zakat yang wajib.
dalam konsep wakaf, sedekah, infak, segala. Sebab kita tahu itu adalah pemberian Allah. Dan Allah tumpangkan rezeki orang lain pada kita. Maka kita tidak pernah akan menjadi manusia yang bakhil. Bahkan kita tak jadi manusia yang tamak. Kenapa kena minta kat aku? Orang lain tak ada ke? Kadang-kadang Allah sengaja datangkan adik-beradik, 7 orang. Seorang tu dapat suami tak guna, malas kerja. Bawa cupak beras datang rumah kita, sahabat-sahabat. Kita nak kecam hina dia ke? Buruk mana pun adik-beradik kita. Sebelum dia meminta kepada orang lain, memang kita yang dia tuju. Kita marah kat suami dia, jangan adik kita, kita marah sama. Jangan anak-anak buah kita dibiarkan kelaparan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu Allah datangkan kita, kakak yang tak kisah pun. Kau kalau susah jangan cari orang lain, cari aku. InsyaAllah aku boleh tolong. Ini kerinduannya adik-adik kepada almarhum Kak Long, si bidadari syurga yang Ustazah ceritakan dalam buku yang Ustazah tulis, Angan-Angan ke Firdausi. Subhanallah sahabat-sahabat. Meninggal kena kren tombang di Mekah dalam musim haji 2015. Kan sahabat-sahabat? Dituliskan dalam satu buku bertajuk Bidadari di Pintu Firdausi. Apa kata adik-adiknya? Kami rindu Kak Long. Setiap kali kami ada masalah, tak bagi mengadu dekat mak ayah. Dah mak ayah tu selalu susah kerana kita. Dari mengandungkan, melahirkan, membesarkan kita, susah mak ayah kita. Apa-apa susah jangan cari mak ayah, jangan cerita kat mak ayah, jangan bagi mak ayah susah. Cerita dekat Kak Long. Kak Long cuba tolong. Itu yang adik-beradik dia rindukan dia. Padahal dia bukan orang senang sangat, sahabat-sahabat. Apa yang dia ada dikongsi dengan adik-beradik dia. Dia kongsi dengan kaum kerabat dia. Okay, subhanallah, bertebaran kasih sayang kerana dia tidak menjadikan dunia sebagai satu alat yang menggiurkan. Hari ni ada orang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, cemburu tak habis-habis, dengki tak habis-habis dengan rezekinya orang. Sedangkan Allah tak pernah tersalah alamat dalam memberi rezeki. Ada sebab kenapa ada orang dikayakan supaya dia boleh membayar zakat. Ada sebab kenapa orang yang berusaha macam-macam tapi dia tak kaya-kaya, cukup-cukup makan. Ada sebab. Dan Allah tahu, sahabat-sahabat, bayangkan kalau semua kaya. Sahabat-sahabat, hari ni dekat 300 orang, bahkan lebih, termasuk Facebook lebih banyak ni, dekat 600-700 orang dah menonton. Subhanallah. Apa kita nak sebut, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kalau 700 kita ni semua kaya. Semua kaya. Saya cakap siapa nama yang saya nampak, Nur Hayati Sharif, Siti Rofiah Yusof, kan? Saya nampak, Kak, saya nak sedekah kat akak ni, akak nak dah. Tak payah Ustazah, saya pun dah kaya dah. Tak payah. Subhanallah, kan? Kak, saya punya kereta mewah tu sebiji akak ambil lah, saya ni tak terpakai. Tak payah Ustazah, kat rumah saya ada 10 biji. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua orang kaya. Semua doa kita dimakbulkan. Ya Allah, aku nak jadi orang kaya. Semua automatically makbul. Tiba-tiba lah contoh, kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bayangkan kat mana kita nak dapat pahala melalui zakat. Kat mana nak dapat pahala melalui infak. Maha baiknya Allah. Lalu setandan apa? Setandan pisang tak semuanya bagus. Setandan kelapa kan selalu kata macam tu. Abang saya seorang macam tu, kan. Kalau mak saya dulu, Masya Allah, kenapalah yang seorang anak bertuah ni malah pergi sekolah, yang lain je tengok rajin. Selamba je dia jawab. Mak takkanlah nak sama setandan kelapa. Semuanya ada yang elok, ada yang tak baik. Sabar je lah, sahabat-sahabat. Rupanya mak dengan lapang dada terima. Sekarang jadi orang yang bagus. Alhamdulillah. Tak lulus pun SRP dia dulu. Ingat lagi tak lulus sebab duk cengkelat. Tak nak pergi lah. Malas lah nak pergi jawab SRP selamba dia. Tak nak, sahabat-sahabat. Tapi sekarang disebabkan dia kerja sendiri, kan, tak jadi orang malas. Mak selalu cakap orang rajin takkan miskin. Bukan sebab ada degree ke apa. Kena jadi orang rajin, dia takkan miskin. So sekarang senang nak urus. Dulu mak sakit, biar aku je bawa mak pergi hospital. Bawa mak pergi hospital. Parking lah kereta kancil dia depan-depan nak ambil ubat ni. Toleh belakang tengok kereta hilang dah. Sibuk masuk dalam family group. Oi, kereta aku hilang ni. Kena angkut dengan DBKL. Abang saya kata, padan muka kau yang kau parking depan tu pasal apa? Aku nak mak senang. Aku tak nak mak jalan kaki jauh-jauh. Kita pula yang, ya Allah, kalau aku bawa mak mungkin aku bagi naik bas. Mungkin aku pimpin tangan jauh-jauh sedangkan mak tak larat berjalan. Mulianya hati dia nak senangkan mak. So kita cakap adik-beradik lain, kita yang tak bawa mak pergi hospital, tolong kumpul duit, pi tebus kereta dia dekat DBKL, RM300, RM300 kita bayar. Sebab niat dia nak
mudahkan urusan mak. Sahabat, tak ada yang rugi. Walaupun anak kita tak semuanya menjadi mungkin hari ini, tapi lepas kita mati, ibu-ibu dirahmati Allah, entah-entah doa dia yang dulu kita rasa macam anak tak guna ni, rupa-rupanya lepas kita mati, anak itulah yang paling kuat munajat dan doanya. Saya menyesal Ustazah, dulu masa mak saya hidup, mak saya selalu menangis sebab saya. Sekarang mak saya dah meninggal, macam mana saya nak buat kebaikan? Kita ajarkan harta wakaf, kita ajarkan sedekah atas nama mak, kita ajarkan doa-doa. Kita yang cemburu, ya Allah, aku ni belum tentu doa sehebat ini, infak atas nama mak aku sehebat ini. Rupanya dia banyak buat kebaikan untuk almarhum ibu dan ayahnya kerana penyesalannya dulu dia tak baik dengan mak ayah dia. Untungnya mak ayah dia dalam kubur, ya Allah. Aku adik-beradik yang konon soleh-solehah sangat masa mak aku hidup dulu. Sekarang mak aku dah mati ni, aku baik macam dia tak, ya Allah, menghantarkan doa. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Mungkin masa hidup dia menyakitkan kita, tapi masa kita berada di dalam tanah, kita tanya, ya Allah, barzah aku sejuk ni, doa dari siapa ni, ya Allah? Tu daripada anak yang dulu banyak bikin engkau panas. Sekarang sejuk barzah engkau ni daripada anak yang itulah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak pernah tahu aturannya Allah. Sebab tu jadi manusia ini, tolong kita fikirkan tentang diri kita selepas mati macam mana. Okay, jangan sibuk tergiur dengan dunia. Adik-beradik nak minta pinjam, sahabat-sahabat, kau kerjalah. Kau ni suka nak minta-minta kat orang. Allah bagi kita limpahan rezeki ada sebab. Jangan bongkak dengan limpahan rezeki. Jangan duk pulun dunia, akhirat akan tinggalkan kita. Tapi dalam limpahan rezeki yang Allah bagi, tolong pandang akhirat. Aku nanti layak tak jadi jutawan di akhirat? Kat sini, kat dunia ni aku bergelar jutawan, tapi aku jadi manusia yang bongkak. Nanti aku boleh muflis di akhirat. Biar aku miskin di dunia, syaratnya aku boleh jadi jutawan di akhirat. Dengan cara apa? Tak tergiur dengan habuan dunia. Faham ya sahabat-sahabat? Yang terakhir, ya Allah, kita dah habis masa, tapi saya nak baca juga. Yang terakhir, berzikir dan mengerjakan ibadah sunnah. Apa zikir? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah. Ingat zikrullah, ingat Allah. Basahkan lidah dengan zikrullah. Ustazah Zai selalu pesan pada follower dia, subhanallah, wanita suka kelihatan cantik, tolong jadikan wuduk sebagai bedaknya. Tolong sahabat-sahabat, kan tak payahlah nak bermewah-mewah, nak bermahal-mahal. Yang kerja gaji RM700,000 tu habis sebulan untuk apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab nak beli makeup dia saja. Alah, kesiannya. Awak yang duk buang duit macam tu. Okay, kesian. Cantikkan wajah kita dengan wuduk. Sinarannya subhanallah buat orang nak dekat dengan kita. Jadikan zikir sebagai lipstick kita. Zikrullah. Basah zikir, mengingat, menyebut nama Allah sebagai lipstick kita. Tak payah sibuk-sibuk nak penuhkan handbag dengan macam-macam warna lipstick, sahabat-sahabat. Zikir. Basahkan lidah dengan zikrullah. Apa sahaja bentuk zikir. Apa sahaja. Yang paling ringan, selawat, istighfar, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang terbaik, la ilaha illallah, apa sahaja. Ini sibuk tanya, zikir apa Ustazah yang afdal? Zikir apa Ustazah? Tanya macam-macam, tulis beria-ria, tebal buku. Satu pun tak amal lagi, sekian dimaklumkan. Kita nak kena start sahabat-sahabat, zikir. Okay? Jadi dengan zikir itu tanda apa? Tanda ingat kepada Allah, dan Allah jamin dengan zikir tatma'innul qulub, akan mendatangkan ketenangan, subhanallah, di dalam hati kita. Maka Ustazah sebut, selain wuduk, sahabat-sahabat, selain zikir, jadikan juga akhlak yang indah sebagai perhiasan kita, wahai wanita. Jadi kerana akhlak yang indah itulah orang terkenang-kenang. Lama dah tak jumpa si Pulan tu kan, ya Allah baiknya dia. Tiap-tiap hari selalu je hantar kuih kat rumah kita. Kita sekali pun tak pernah. Itu tujuan, bila orang bagi kat kita, kita kena ingat supaya kita ada rasa nak membalas. Bila orang beri kat kita, kita kena selalu ingat, bang, pergi pasar malam jap bang, buat apa? Nak pulangkan pinggan orang tu, ya Allah, asyik duk bagi je kat kita, kita tak bagi apa kat dia. Orang bagi kat kita, ingat. Apa? Subhanallah,
supaya kita boleh memberi. Orang memberi kita merasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi bila kita beri kat orang, tolong lupakan cepat-cepat. Lupakan cepat-cepat. Jangan, bang ada tak orang sebelah datang hantar kuih? Saya ni dah 5 kali hantar, dia sekali pun tak balas lagi. Subhanallah. Kita lupakan pemberian kita pada orang sebab Allah jamin untuk membalas walau sebesar zarah kebaikan. Jangan harapkan kita tolong A hari ni, lalu A akan balas. Allah yang akan balas melalui cara B to Z. Percayalah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Okey, selesai. Ada yang bertanya, ada yang tertinggal nota. Saya baca sepintas lalu untuk kita dekatkan qalb kita dengan Allah. Pertama, mendirikan solat dengan yang sesungguhnya. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, selalu bersyukur. Keempat, ingat kematian dan tidak tergiur dengan dunia. Terakhir, kelima, berzikir dan mengerjakan ibadah sunnah. Apa yang datang dari Rasulullah? Simple sahaja. Kenapa akak suka sedekah? Sunnah. Kenapa akak suka solat qabliyah? Namun dari Nabi SAW. Nuriyam cikgu. Mana tu anak-anak duk buka mic. Dia kadang-kadang maknya pergi panaskan lauk ke apa kan, anak dia pula open mic. Nanti besar jadi penceramah ya sayang. Sekarang ni tutup mic dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sahabat-sahabat, tengok dia tak tutup lagi. Nak kena babak ni. Siapa? Anak siapa tu? Okey. Sebab kalau dalam Google Meet ada seorang open mic, dia akan ganggu sangat. Okay, jadi Alhamdulillah selesai. Subhanallah sahabat-sahabat, moga Allah redha pada kita. Moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Moga Allah kabulkan segala hajat, doa, cita-cita kita yang baik-baik untuk dunia dan akhirat. Okay, kita tak jumpa secara jasad, bersalam, berdakapan. Tapi berniatlah sekali kita bertemu walau dalam talian, Allah jumpakan kita di kampung akhirat nanti, mudah-mudahan di dalam syurganya Allah. Jadi perjuangan kita merebut syurga. Berjaya mana pun kita kat dunia, selagi mana kita tak masuk dalam syurga, itu belum kejayaan lagi. Jadi jangan berbangga sangat dengan apa yang kita ada. Perjuangan kita adalah nak berjaya sampai di akhirat. Itulah noktah terakhir kejayaan, puncak segala nikmat, beristirahat di dalam syurga Allah. Jadi bersiap sedialah untuk berpenat-penat kerana Allah. Kalau betul-betul sudah lillah, insya-Allah segala lelah akan hilang. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.